pada 19 Januari tahun 2023 telah berlangsung di PICC Putrajaya, di mana PM kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan satu gagasan baru, iaitu Malaysia Madani, yang mana kita pun sedia maklum bahawa perkara ini merupakan satu yang sebenarnya tidaklah asing kepada PM kita. Sebenarnya telah pun digarapkan bermula pada tahun 1990-an lagi, ketika beliau menjawat jabatan Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Namun begitu, pada sekitar tahun iaitu sebelum beliau jadi Perdana Menteri, telah pun keluar satu buku, iaitu Membangun Negara Madani, yang telah pun ditulis oleh beliau dan telah pun diterbitkan oleh Institut Darul Ihsan pada 20 Oktober, iaitu 20 Oktober pada tahun lepas. Madani ini merupakan satu akronim, tetapi kalau kita rujuk kepada maksud ataupun Madani itu sendiri, dalam saya rujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud dia sebenarnya lebih kepada satu keberadaban, ataupun boleh kata dalam definisi adalah maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Itulah sebenarnya perkataan Madani yang kita rujuk daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kalau kita ikutkan perkataan Madani itu sendiri merujuk kepada akronim, yang di mana M itu merujuk kepada perkataan kemapanan, kemapanan. Dan kadang-kadang kita juga pelik bahawa kenapa Madani akronim itu tidak bermula daripada perkataan di hadapan ataupun huruf di hadapan, tapi dia ambil daripada mungkin di tengah ataupun di hujung. Tapi saya simpulkan di sini bahawa Madani itu, M itu daripada perkataan kemapanan, A daripada kesejahteraan, D daya cipta, A hormat, hormat daripada HORMAT itu, dan seterusnya N keyakinan, yakinlah, keyakinan, dan seterusnya I adalah daripada perkataan ihsan. Kalau kita ikutkan di sini perkataan kemapanan ataupun M itu mampan, maksud kemajuan mutu kehidupan bangsa dan acuan yang seimbang antara manusia dan alam, bernuansakan citra Malaysia yang unik. Sebab kita ni nak buat satu gagasan, kita kena cipta daripada bangsa kita. Bentuknya bentuk daripada orang Malaysia sendiri. Kita tidak boleh kata kita nak buat satu gagasan, kita ciplak ataupun kita contoh daripada negara lain. Maksudnya berteraskan daripada masyarakat Malaysia sendiri. Seterusnya A ataupun kesejahteraan membawa makna keseimbangan, atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Maksudnya kita selalunya memanglah kita dalam membangunkan negara, kita menginginkan satu kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan seterusnya D ataupun daya cipta mengandungi beberapa konotasi, antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka baharu. Maksudnya daya cipta ini menangkumilah daya cipta kreatif, dan inilah yang cuba diterapkan dalam kerajaan Malaysia dan juga boleh diterapkan dalam mungkin peranan kita sebagai penjawat awam daripada masa ke semasa. Maksudnya kita ni tidaklah semestinya hanya di Takut Lama, kita pun mampu juga membawa daya kreatif sendiri, dan kita pun boleh menjayakan ataupun aktiviti, program sebagainya dengan daya kreatif masing-masing, tetapi masih lagi berteraskan pada prinsip dan dasar-dasar kerajaan. Seterusnya perkataan A yang berdasarkan daripada perkataan hormat mengandungi konotasi maruah manusia, iaitu satu kalimat yang yakni adab yang berasal daripada bahasa Arab lah. Maksudnya hormat ni saling hormat, menghormati, beradab. Dan kita pun selalu kita pun tahu bahawa masyarakat di Asia ini atau masyarakat di Asia Tenggara ini kaya dengan peradaban yang baik, yang murni. Maksudnya kita ni memang daripada kecil lagi telah pun dididik supaya kita ni beradab, bersopan dan menghormati di antara satu sama lain. Seterusnya kita rujuk kepada perkataan iaitu N ataupun daripada perkataan keyakinan yang mempunyai kaitan erat dengan amanah, yakni ataupun satu ikrar pertanggungjawaban moral duniawi dan juga ukhrawi. Maksudnya kita ni walaupun kita mempunyai keyakinan yang teguh, tapi kita pun perlulah juga bertanggungjawab dan juga bermoral tinggi. Itulah dia perkataan keyakinan. Seterusnya yang terakhir adalah
huruf I ataupun ihsan yang memang sinonim dengan makna peduli ataupun syakna ataupun juga belas kasihan. Yang ini juga diterapkan di dalam, kalau kita tengok daripada apa yang diucap oleh PM kita, PM yang ke-10, selalu diterapkan bahawa dia kerajaan ini sentiasa ambil tahu, sentiasa peduli, sentiasa cakna dengan kehidupan rakyat. Sebab itu dia lebih dalam permintaan beliau lebih kata cenderung untuk membela nasib rakyat. Ya, dan juga yang paling penting sekali, pemerintahan yang dilaksanakan dalam pentadbiran itu adalah satu pentadbiran yang telus dan juga bermula dari tingkat tinggi lah. Okay? Dan sebenarnya dalam Malaysia Madani ini memang ada terdapat satu konsep lah. Kadang-kadang kita sendiri pun, saya yakin, saya sendiri saya mengaku bahawa saya masih lagi mempelajari konsep Malaysia Madani. Dan saya pun baru-baru ini kita nak faham satu konsep itu, kita kena mendalami. Kita bukan hanya sekadar tahu MA di ENI, tapi kita kena tahu apa falsafah. Dalam ucapan Tan Sri Ketua Setiausaha Negara pada amanat, sesi amanat beliau, beliau ada menekankan berkaitan dengan konsep Malaysia Madani. Sebenarnya mempunyai empat teras strategik Malaysia Madani, di mana membina, yang pertama membina semula ekonomi melalui pendekatan human economy, menerusi pensusunan semula ekonomi berasaskan etika dan kemapanan. Dan yang kedua, menjamin kesejahteraan insan ditunjangi prinsip adil dan ihsan, institusi kemasyarakatan dipangkasa untuk menjaga martabat dan maruah keinsanan, norma sosial, hormat menghormati dan solidariti. Seterusnya yang ketiga, reformasi institusi demokrasi dan perundangan ke arah mengoptimalkan fungsi dan tanggungjawabnya bagi melaksanakan dasar-dasar berkaitan. Dan yang keempat, mewujudkan pentadbiran beramanah, menerusi islah dan pembaharuan bagi mewujudkan sistem yang adil dan bermanusiawi. Dan ini dipetik daripada ucapan yang berbahagia Tan Sri Dato' Seri Muhammad Suki bin Ali di Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara tahun 2023 pada 9 Februari yang lepas. Dan dalam segi pelaksanaan Malaysia Madani ini, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, konsep ini mengajak seluruh rakyat Malaysia termasuk kepimpinan kerajaan perpaduan untuk mengangkat martabat ihsan, berpaksikan keyakinan, nilai, akhlak serta tata kelola yang adil dan berkesan. Ini yang selalu dilaung-laungkan, tata kelola yang adil dan berkesan. Yang selalu diulang-ulang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau ingin menunjukkan bahawa pemerintahan kerajaan pada ketika ini adalah satu kerajaan yang amanah dan tidak mengamalkan korupsi. Itu yang paling penting. Dan saya memang sukalah kita sama-sama kita mengamati konsep Malaysia Madani supaya dalam apa tu yang kita lakukan, terutama sekali dalam perkhidmatan kita, dalam program-program kita, memang kita disyorkan untuk setiap pengisian itu dapat merujuk kepada Malaysia Madani. Itu yang penting. Dan kita pun mahu bahawa kita dalam tahun-tahun yang mendatang kita dapat membawa ataupun kita sama-sama menyebarkan gagasan ini supaya difahami oleh rakyat.